Hai, Assalamualaikum korang. Ini Umi. Okey, hari ni Umi dengan Aidan kita orang nak buat roti boy. Okey. Roti boy adalah roti kegemaran Aidan. Okay, Aidan sangat suka makan roti boy. So hari ni adalah birthday Aidan. Jadi Umi akan buat roti boy ditemani oleh siapa yang akan tolong Umi hari ni? Aidan. Okey Aidan. So kita ada 3 bahan dulu ni. Kita akan menyediakan bahan yeast dia dulu. Okey, bahan yeast yang pertama kita perlukan susu suam. Okey, susu suam ni Umi dah rendam dengan panas. Dia panas kan? Air panas sebab Umi nak dia suam. Okey, sorry lah korang, kita pakai botol susu sahaja. Okey Aidan, boleh masukkan dalam mangkuk tu. Okey, slow-slow masukkan semua. Okey, susu suam ni kita gunakan sebanyak 165 ml. Selepas kita masukkan susu suam tu, kita masukkan gula. Gula kasta ni sebentar. Gula kasta ni kita gunakan sebanyak 10 gram. Okey, boleh masukkan semua sekali. Okey, pandai. Okey adik, last kali kita nak masukkan apa pula? Yeast. Okey, masukkan semua yeast tu. Tak payah, masuk je. Pandai. Okey, kemudian kita akan gaul-gaulkan bagi dia sebati dan kita kena ketepikan dia selama 10 minit. Sekarang kita kacau dia selama 10 minit. Okey, seterusnya Umi dengan Aidan akan masukkan bahan-bahan untuk kita mixkan kat dalam mixer ni. Okey, kita perlukan 340 gram tepung gandum. Kita masuk je dalam mixer. Okey. Lepas tu kita kena terpulang lah korang nak ayak dulu ke apa, tapi better ayak lah supaya tak ada berdasing-berdasing di dalam tepung ni ya. Okey, seterusnya kita akan masukkan gula Aidan. Okey, gula kasta kita perlukan dalam 45 gram. Okey, masukkan. Pandai. Okey, selepas tu kita akan masukkan pula garam. Garam ni 5 gram sahaja. Okey, nice. Tak. Pandai. And then kita akan hidupkan. Adik hidupkan. Okey. 1 ke 2? 3 pun boleh. Okey. Alright, kita akan gaulkan bahan-bahan ni lebih kurang dalam 1 minit supaya dianya tercampur. Nampak tu dia kat atas. Ya saya, sebab dia bahan kering saja. Okey. Okey Aidan, kita dah pun buat selama 1 minit. Kita dah ni. Jadi selepas ni kita nak masukkan yeast. Okey, yeast ni tadi kita dah biarkan 10 minit kan? Okay, kita tutup dulu. Tak payah tutup, tak apa sayang. So seterusnya kita akan masukkanlah yeast ni. Oh mak kau, Allahu Akbar. Masukkanlah. Okey, boleh kuatkan sikit. Sorry lah, sepatutnya korang kena, memang betul kata Aidan lah, kena tutup dulu untuk masukkan yeast tu. Sebab bila nampak tak Umi masukkan tadi, dia ni sikit kan. Okey korang, bila korang dah masukkan yeast tu macam tu, korang masukkan pula telur. And then kita masukkan dalam ni. Cara. And then jangan masuk dalam ni. Then kan belum lagi. Kita akan ni dulu. Nak. Tak payah lagi. Umi buat sini dulu. Sebab dia jauh. Tak payah boleh. Dah. Okey, masukkan. Okey. Masuk sedikit saja telur grade. Kita akan buka grade balik. B kalau tak ada grade B, guna je lah grade A pun tak apa. Diam. Okey korang, ni kita akan terus beat sampai dalam 3 minit macam tu. Untuk bagi dia bercampur rasa. Okey, jom kita wait for 3 minutes. Ya, pandai. 1 hour later. Jangan slow, ni slow. Bukan 4 sayang, 4. 4 ke 5? 4. Okey korang, ni dah 3 minit dah kan. Kita tutup dulu. Okey, korang boleh tengok lah macam mana gaya tepung ni. Okey, lepas tu kita akan masukkan butter. Sayang, masukkan butter sayang. Masukkan butter. Okey.
Yang butter ni kita gunakan 45 gram sahaja. Okey. Ya. Ni pakai ni. Boleh tak? Bagi. Sekejap korang. Biasalah Chef Cilik menolong Umi hari ni. Masukkan bahan. Okey, masukkan. Sorry, lagi sikit. Alright, it's okay. Memang sini kena buat. Okey, cukup? Lagi sikit. Ada lagi? Oh, ada lagi. Okey dah. Lepas bantu Umi jugalah. Okey korang, butter ni 45 gram sahaja. Okey, lepas tu kita akan mulakan. Bagi yang buat. Okey. So kita akan gunakan 5. medium juga. 5. Kita guna medium dalam 4 lah, 4 sayang. Okey, kita gunakan medium. Kita akan beat dia sampai dia jadi dough roti lah. So kalau yang korang Tak boleh 5. 5 laju sangat. Oh, ni 3. So kita akan pukul dia. Bukan 4 sebenarnya. Okey, kita akan pukul dia sehingga dia jadi roti 3 pun dah cukup lah Umi. Dough dia akan stretching gitu. Nanti Umi akan tunjuk kat korang macam mana yang dikatakan dough yang macam nampak dia kan. Nanti kita tunjuk. Okey? Umi 3 dah cukup. Ya. Okey korang, kita dah pukul dia lama juga tadi. So kita tengok hasil dia. Sebelum korang pegang ni, korang make sure korang sapukan sikit minyak dulu kat tangan. Okey, ni sapu sikit minyak. Minyak sayur saya elok-eloknya. Okey, kita nak tengok dia punya hasil dia. Okey, kejap kita pegangkan dulu supaya senang. Okey. Dia hasil yang bagus adalah dia tak pecah tau. Tapi korang tengok tak, dia macam pecah kan. Dia still pecah. Jadinya masih tak cukup uli lah sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita boleh uli lagi. Kita boleh uli lagi dan kita boleh uli lagi. Masih tak jadi lagi wak. So tak apa, kita buat lagi. Don't worry. Okay, nice. Okey, kita try sekali lagi. Korang macam biasa sebelum ni korang sapukan dulu minyak pada tangan korang. Ni tak sure lah kenapa dia macam tak lembut sangat tapi tak apa, kita boleh cuba. Kita tengok je dulu. Okey. Okey korang, sekali lagi check lagi sama ada dia betul-betul dah dah elok ke tak. Macam ni kan. Tapi dia dah boleh lah ni. Nampak tak? Sepatutnya dia berminyak-minyak sikit. Okey lah ni. Umi ingatkan tak jadi tadi. Jadi rupanya. Okey korang, ini adalah contoh bila dia dah sampai tahap macam ni, maksudnya dah elok lah tu. Gunakan sedikit minyak untuk korang masukkan ke dalam bekas ni. Sebab kita akan masukkan dough tadi ke dalam mangkuk ni. So kita ambil dough yang daripada ni tadi ni kan. Okay, kita masuk sini. So kalau korang nak bentuk dia bulat, korang buat macam ni je. Nampak tak? Buat macam ni. Itu cantik tak? Lawa kan nampak dough dia. Okay, bawah dia jadi macam ni. Okay, macam yang Umi tunjuk tadi, dough tu akan elastik dia akan macam bila korang tarik pun dia tak akan koyak. Sebab dia dah betul-betul terpukul elok lah. Okay, ni dough ni dah siap. So apa yang korang kena buat dough ni, korang rehatkan dia selama 1 jam. So korang wrap dululah. Kita biarkan dia selama 1 jam. Hai korang, dah 1 jam. Jom kita buka. Umi tolong ni. Okey, pasal tumbuk. Okey, yang ini dah selepas 1 jam dia akan jadi 2 kali ganda lah lebih kurang. So apa kita buat dek? Tumbuk. Kita akan tumbuk untuk keluarkan angin. Okey, macam ni lah. Korang tumbuk lah bagi keluarkan angin. So buatlah macam korang rasa nak balas dendam kat orang kan. Tumbuk. Sorry. Tumbuk. Tumbuk budak ni sukalah kalau buat kerja-kerja macam tu. Tumbuk lah. Okey. Kita tumbuk sehingga dia keluarkan semula angin dia. Okey, tumbuk. Okey.
Nak. Dah, kejap Umi buat sekejap. Macam ni kan, kalau korang masak dengan anak-anak, memang macam itulah budak-budak ni. Okey, kemudian kita akan pindahkan dia ke tempat untuk dicanai. Kat sini kita akan buatkan roti ni kepada 12 bahagian, 12 pieces. Okey. Okey korang, sebelum kita nak letak roti tu, okey, kita sapu sikit minyak ke atas ni Okey, kita letak minyak supaya dia tak melekat. Okey korang, ni letakkan kat sini. Okey, ni korang kena bulatkan dulu dough ni ni Umi tunjuk cara dia. Kita bulatkan dia macam ni je. Bagi dia ni sikit. Macam ni. Cara nak bulatkan dough macam ni je. Okey, dah. Okey, so kita dah bulatkan dough ni. So kita akan bahagikan dough ni kepada 12 bahagian. Okey, kat sini Umi sediakan penimbang. Okey, penimbang ni kita akan buat setiap satu bahagian tu 50 gram. Okey. So, korang ambil dough. Kalau boleh, kalau korang ada yang untuk cutter dia, korang pakailah cutter Macam Umi ni, Umi tak ada cutter. Kena pakai roti punya tu. Ya, tapi Umi tak ada. Tapi sebenarnya Okey, so Umi ambil sikit lah. So, kita ambil sikit, kita timbang. Cukup tak 50? Oh, lebih korang. Okey, separuh lah. Oh. Lebih. Dia 50 je. 50 gram. Okey, lebih kurang lah. So, yang ni kita bulat-bulatkan sikit. Bulat-bulatkan. Kita kena letak sikit lagi. Tak apa, cukup ni sayang. Cukup. Okey, yang ni. Yang ni tadi kita letak tepi dulu. Tangan Aidan dah lebih 50 gram. Macam ni lah kalau buat dengan anak-anak. Okey. Tengok ni, dah bulat. Korang letak dulu tepi. Jadi korang buat lagi 50 gram. Okey. Lebih. Bagi ambil. Ambil lah. Okey. 50 gram saja adik-adik. Lebih sayang. Okey, 50 gram. Nak try ni sikit ni. Okey. Umi tepi sikit lah nak try. Dek, 50 gram sayang. 50 gram. Ni. Nak try. 8 gram. Okey. Ni 11 gram kan. Wih. Besar. Umi 2. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sebenarnya ada lebih sikit lagi. So, yang mana 50 tepat tu kita tambahlah sikit. Banyak sangat pula 55. Okey. Cukup 12. Okey korang, seterusnya kita akan buat 12 pieces butter. Okey, sorry. Setiap butter ni kita akan buat dalam 5 gram. Banyak kan? Ni 6 boleh lah. So, kita buat dalam 5 gram untuk satu butter. Aidan. Right. Kena, sorry. Okey. Berapa? 5 gram. 5 gram. Korang agak-agak lah besar dia. Ni. Kita perlu letak 5 gram. Adik. Ni tak berapa. Korang agak-agak lah besar butter ni ya. Untuk buat 12 biji. Okey, seterusnya kita akan masukkan butter ke dalam dough ni. Sebelum tu dough ni kita akan penyek-penyekkan dulu. Untuk kita masukkan butter tu lah. Okey, yang ini korang boleh pakai rolling pin ataupun korang boleh pakai jari je. Okey, kalau korang macam Umi, korang pakai jari je pun okey. Lepas masukkan butter, kita lipatkan dan kita bulatkan balik dough ni. Okey, kalau dekat sini Umi memilih untuk alaskan bawah dia pakai paper ni. Sebabnya nanti senang kita nak angkat. Okey, korang buatlah sampai habis 12 biji dough ni ya.
Okey, lepas dah siap 12 biji tu, kita akan wrapkan untuk tutup dough ni dan kita rehatkan dia selama lebih kurang 70 minit. Ini adalah bahan-bahan untuk buat topping sementara kita tunggu kita punya roti tu kembang kan. Kita perlu tunggu dalam 70 minit. So lama lagi. Umi dah tunggu ni lebih kurang dalam setengah jam. So sementara nak tunggu tu dah lagi setengah jam lebih ni. Apa kata kalau kita sediakan bahan-bahan ni untuk buat topping. Okey korang, mula-mula kita akan masukkan kopi ni tadi atau Nescafe ni. Allah mak, dikeras balik. Okey, korang masukkan dalam ni. Okey, lepas tu korang masukkan pula 1 sudu besar air panas. Ni air panas Umi memang ambil yang kat water filter tu, memang Umi ambil yang panas betul lah. Okey, so korang hancurkan gula ni, korang gaulkan sampai kopi tu hancur betul-betul. Sebab dia masih berketul tu. Nampak tak dia berketul tu? So korang make sure dia hancur lah. Dia tersangkut-sangkut pula kat situ kan. Okay, korang buat. Okay, korang dia dah mula hancur semua kopi tu. Tu korang boleh masukkan telur. Okay, okay, sebiji saja. Dan korang gaulkan lagi sehingga dia betul-betul sebati lah. Okey, dia dah hancur macam tu. Korang boleh masukkan tepung gandum dan juga gula icing ke dalam pengayak dan korang ayakkan lah. Okey, ini cara nak cepat lah. Dan nampak tak? Kalau kita tak ayak, yang tu nanti dia masuk kan. Sebab kita ni kadang gula icing tu dah lama ada kat bekas. So kadang-kadang benda asing apa-apa pun kita tak tahulah apa yang ada dalam tu. Okey, setelah selesai diayak tu, korang bolehlah gaulkan balik yang ni tadi kan. Bagi sampai dia sebati ya. Nampak kalau gaul dia memang akan jadi pekat sikit macam ni. Okey, bila dah macam ni kan, korang bolehlah masukkan butter. Okey, butter ni korang masukkan semualah. Korang gaulkan lagi, bagi dia sampai betul-betul sebatilah semua. Dia memang akan rasa likat sikit. So korang kena gunakan tenaga yang kuat sikit lah. Yang ni sebab dia memang tekstur dia macam tu. Tapi nanti lepas korang dapat hancurkan butter tu, dia akan jadi ringan lah. Ni kita akan nampak dia macam berat sangat kan. Macam susah sangat. Umi sampai terpaksa Umi pegang ni pun terpaksa. Nampak tak? Dia memang akan jadi berat macam ni korang. Tapi korang perlukan tenaga sikit lah untuk bagi dia jadi betul-betul lembut kan. Nampak dia dah mula dah nak lembut tu. Sebab butter dia akan membantu untuk mencairkan tekstur tu balik lah. Okey, korang gaulkan dia sampai dia jadi macam ni tekstur dia. Nampak tak? Tekstur dia dah macam ni. Okey. Next kita akan masukkan dalam piping bag. Sebelum kita sementara kita tunggu roti tu. Roti tu still tak siap lagi korang. Lama. Okey korang, kita ada piping bag kat sini. Kita nak masukkan kopi punya adunan tadi ni ke dalam piping bag ni lah. Okey. Kalau kau tengok dia punya adunan ni memang agak pekat. Nanti dia senang kalau kita nak pipe elok-elok kat atas tu. Kalau korang suka banyak, korang buatlah lingkaran dia banyak-banyak tu. Kalau tak berapa suka nak manis sangat ke apa, nak kurangkan kopi ni pun nanti boleh. Tu sebab bila kita buat sendiri ni, dia ni memang betul-betul boleh ikut kita meet kita punya favourite lah. Okey, ni kita masukkan ke dalam piping bag. Kalau korang ada Thermomix, Umi ada kawan Umi, dia buat roti ni pakai Thermomix. Memang lembut. So kalau ada Thermomix,
Korang tak payahlah nak susah-susah pakai pakai mixer kan, macam Umi buat tadi. So korang masuk je dalam semua mix. Lepas tu keluar, korang bulat-bulatkan, masukkan butter. Lepas tu piping ni semua siap korang. Okey, yang ni kita masukkan semua. So nanti walaupun kita dah letak dalam piping bag, kalau dia ada lebih lagi pun kita boleh simpan elok-elok dekat dalam fridge lah. Okey korang, siap dah. Okay. So ni bolehlah korang simpan dulu. Kita simpan dulu dalam fridge sementara tunggu roti tu siap korang. Okay. Okay korang, ni dah lebih kurang dah dalam 70 minit macam tu. Okay, dia dah berkembang macam tu kan. Okay, jadi tibalah masa kita untuk letak topping. Okay, ni tadi masa topping tu korang make sure korang potong sikit lah hujung dia. Kan kita dah masukkan dalam piping bag tu kan. So ni korang dah potong, nanti dia akan keluar lah. So yang atas ni korang letak lah slow-slow, ikutlah creativity korang macam mana. Kalau korang tangan macam Umi tak ada insurance sikit ni, mulalah dia akan terpeot-peot. So kalau korang punya tangan memang jenis yang gifted, memang seorang yang sangat kreatif, seorang yang berseni, insya-Allah tidaklah seperti Umi ni. Kan? Tapi kalau korang tangan lebih kurang macam Umi tu, terima je lah hakikat dia. Kita akan dapat macam tu je lah. Okey, korang buatlah sampai habis. Sebenarnya kalau betul-betul adunan ni memang cukup-cukup lah. Dengan topping dia ni. Korang maafkan Umi tahu kat luar tu buat suara budak terjerit-jerit. Okey, kita buat lagi. So hari ni sebenarnya birthday Aidan, dan juga hari ni Umi tak boleh nak pergi office sebabnya Umi risau Aidan berada kat rumah. Umi tak boleh hantar orang pengasuh sebab keluarga family pengasuh dia ada 2 orang yang kena COVID lah, yang positif. Dua-dua tu pula memang duduk serumah, iaitu yang first tu adalah anak pengasuh yang memang ada kat rumah tu. Yang seorang lagi tu adalah suami dia. Suami dia pula memang dah pencen, so memang duduk rumah je. Tapi tak apalah, kita doa yang baik-baik, semoga Aidan dijauhkan daripada virus COVID-19 lah, insya-Allah. Okey korang, buatlah ni. Umi susun dalam baking tray ni 5 ketul. Tapi sebenarnya Umi rasa dia sepatut 4 je kot. Tapi tak apalah, kita tengok kan dia dah terbakar kan. Kalau lepas bakar kan macam mana, sama ada dia dia bertindih-tindih atau tak. Kalau bertindih pun tak apalah kot, sikit je. Okey korang, dah siap ni. Kita akan bakar dia lebih kurang menggunakan suhu antara 175 darjah Celsius sehingga 180 darjah Celsius selama lebih kurang 15 ke 18 minit. Tengoklah sampai masak. Kita tengok sendiri nanti ya. Okey korang, jom kita bakar. Okey korang, dah siap pun rotinya. Lama, take so long. Dengar adik cakap. Take Aidan so bercakap long. take so long to make it this roti. It's not easy sebab dia memang ambil masa yang lama untuk siapkan roti ni. Okey Aidan, cuba Aidan rasa satu. Tolong. Okey, kita tengok dulu kelembutan roti ni ya. Dia Kejap, nanti sabar dulu. hangus sikit. Hangus sikit? Tak hangus. Memang dia bentuk dia macam tu. Jom kita tengok. Kita nak pilih. Okey, ini adalah roti dia. Kita buka tengok dalam dia. Wah. Nak? Sekejap. Ni dalam dia, Wak. Lembut ke tak? Jom kita tengok Aida makan. Ya. Nampak tu? Roti dia bersarang gitu, Wak. Sedapnya. Jom kita rasa. Oh lah, panas.
Hmm.